Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam channel PU Fendi Official. Di sini tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang baru sahaja menemui channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe ataupun like ataupun share ataupun komen. Mungkin tuan-tuan inginkan saya buat reaction atau ulas dengan kupasan-kupasan yang ringkas mengenai tajuk-tajuk semasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, seperti mana sebelum-sebelum ini saya sering ulaskan berkaitan dengan kitab Talbis Iblis, dan kali ini tuan-tuan saya akan ulaskan peringkat yang keempat. Keseluruhannya ada 6 peringkat dan saya dah ulaskan beberapa peringkat, dan kali ini saya akan ulaskan tingkatan yang keempat. Apakah belitan iblis terhadap umat manusia sehingga menyebabkan manusia terjerumus ke lembah kebinasaan bersama-sama dengan mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, peringkat yang keempat ini tuan-tuan, iblis dia akan cuba untuk mengekalkan manusia melakukan dosa-dosa kecil. Ini bermaksud tuan-tuan, iblis dia akan galakkan kita atau dia akan biasakan diri kita, ataupun dia akan menyuruh kita dan menganggap benda tersebut tidak ada apa-apa, dalam mana nak mengekalkan kita melakukan dosa kecil secara berterusan. Seperti mana kata ulama bahawa sekiranya dosa kecil, walaupun dia merupakan dosa yang tidak diancam oleh api neraka, tidak diancam oleh laknat Allah, tetapi tuan-tuan, sekiranya jika berterusan manusia melakukan dosa tersebut, maka dia juga boleh menjadi dosa besar. Hal inilah yang tidak disedari oleh manusia, sehingga ramai di kalangan kita ni menganggap dosa kecil, alah boleh dihapuskan dengan ambil air semayang, alah boleh dihapuskan melalui istighfar. Memang benar, tetapi adakah istighfar itu betul-betul datang daripada hati kita? Sebab setiap dosa yang dilakukan tuan-tuan, sama ada kecil ataupun besar, implikasinya tetaplah melekat pada hati kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab tu kaum Nabi Nuh alaihi salam, ketika mana kaumnya terlalu banyak melakukan dosa kepada Allah taala ni kan, maka Nuh berkata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nuh ayat ke-10. Maknanya, wahai kaum aku, beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Tuhan Allah ini dia Maha Pengampun akan dosa-dosa kamu semua. Bila mana tuan-tuan dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka keberkatan daripada Allah akan mencurah-curah turun kepada satu wilayah, satu negeri yang mana penduduknya sentiasa beristighfar kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-25, Allah berfirman, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah ni dia akan memberikan keampunan kepada golongan-golongan awabin. Siapakah golongan awabin ini tuan-tuan sekalian? Maknanya Allah Ta'ala ni dia sentiasa mengampunkan dosa-dosa manusia. Sebanyak mana manusia melakukan kesalahan, Allah akan ampunkan. Tuan-tuan sekalian, asalkan kita mahu bertaubat, mahu beristighfar kepada Allah, mahu rasa penyesalan, kita rasakan menyesal dengan dosa yang kita lakukan, kita rasakan bahawa dia adalah satu bentuk kehinaan, kebencian kita dalam hati terhadap dosa tersebut, maka selagi ada sifat itu, selagi itulah Allah akan ampunkan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila balik kepada golongan awabin, siapakah golongan awabin? Kata Sa'id bin Musayyib tuan-tuan, dalam tafsir Ibnu Kathir, ketika dia menafsirkan ayat ini, dia berkata apa? Alladhina yusibuz zamb summa yatubu summa yusibuz zamb summa yatubu. Maknanya orang-orang yang mana dia ini melakukan dosa dan dia sedar, dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Lantas tuan-tuan, bila mana dia ulang lagi dosa, dia pun sedar ini adalah dosa, maka dia pun beristighfar segera kepada Allah. Kata Sa'id bin Musayyib, inilah golongan yang dikatakan sebagai golongan al-awwabin. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa pula kata seorang lagi ahli tafsir terhebat, iaitu Mujahid. Dia merupakan anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Mujahid ketika mana menafsirkan ayat al-awwabin ini, huwallazi idza dzakara dhunubahu fil khala' fayastaghfirullah minha. Ialah orang-orang yang mana bila dia ingat dosa dia, dosa kesalahan yang dilakukan ketika bersendirian, maka dia pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya tuan-tuan, kedua-dua penafsiran ini membawa maksud yang sama, yakni orang-orang yang melakukan dosa dan mereka segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun begitu tuan-tuan. Nak harapkan kita dapat mengelak daripada melakukan dosa, mungkin tak dapat elak, kerana kita ini sebagai manusia biasa dah tak terlepas daripada melakukan dosa. Apa pun tuan-tuan, ia bukanlah tiket untuk kita terus melakukan dosa. Malah sebagai mukmin, sekiranya kita sedar akan perangkap iblis ini, maka setelah melakukan dosa, segeralah beristighfar kepada Allah. Segeralah mohon ampun kepada Allah dengan perasaan benci ataupun tak nak lagi terhadap dosa tersebut. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala insya-Allah dia Maha Pengampun kepada hamba-Nya dan sesiapa sahaja yang berkehendakkan keampunan darinya. Maka tuan-tuan sekalian, ingat talbis iblis yang keempat ialah dia mengekalkan manusia dalam mana melakukan dosa-dosa kecil. Maka hati-hati dengan ini. Jangan sekali-kali biarkan diri kita terperangkap dalam talbis iblis. InsyaAllah saya akan kupaskan pada next video berkaitan dengan tingkatan yang kelima dan akhirnya yang keenam. Tuan-tuan sekalian, jangan lupa untuk tekan subscribe, untuk tekan like ataupun share. Mudah-mudahan akan lebih ramai dapat manfaat daripada kupasan-kupasan yang ringkas daripada channel ini. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.